Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kefahaman para anbiya wa hifdzal mursalin, mudah menghafal seperti mana para rasul, wa ilhamal malaikatakal muqarrabin, ilham-ilham yang baik yang kau berikan kepada malaikatmu yang hampir padamu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang dimuliakan tuan pengerusi masjid, barisan pegawai syarak, barisan EJK masjid, Ustaz, Ustazah, Haji, Hajjah, dan semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang Maha Razzaq, Dia pemberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada mana-mana binatang manusia yang melata di muka bumi Allah, melainkan Allah lah yang beri rezeki kepadanya. Allah zat yang mengetahui di mana dia duduk, Allah zat yang mengetahui mana dia berjalan. Dialah Allah Ar-Razzaq, memberi kita rezeki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam surah Taha juzuk 16, wa amur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Baru kita tadi selesai kita sembahyang salat maghrib berjemaah versi PKP, kan? Allah SWT kata wa'mur ahlaka bis salah, perintahkanlah ahli keluarga terdekatmu, ahli kampungmu, ahli karyahmu, ahli rakyatmu untuk apa dia? Salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ke atasnya. La nas'aluka rizqa, sesungguhnya kami tak meminta rezeki daripada kamu. Rezeki itu dikaitkan dengan salat. Sungguhnya salat itulah pembuka rezeki, dan untuk datang salat itu sendiri pun rezeki daripada Allah. Dialah Razzaq, pemberi, maha pemberi rezeki. Nahnu narzuquk, kamilah yang sebenarnya beri rezeki pada kamu. Wal 'aqibatu lit taqwa, akibat kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Perintah salat, ajak salat, kesudahannya bukan saja saya buat dah ajak solat tak murah rezeki pun. Sebenarnya akibat yang baik adalah takwa. Takwa itulah yang kita inginkan, yang kita kejarkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan kita klausul baiat. Bila saya dah sebut sebelum ni, seperti mana baiatnya mereka dengan Nabi kali pertama, buat kali pertama dalam sejarah Islam, maka begitu jugalah baiatnya kita. Kita walaupun kita tak ada, kita belum menunggu ketibakan Imam Mahdi. Tunggu tu bukan tunggu relax macam kita tunggu bas tunggu mana Mahdi tak datang dia tak macam tu. Tunggu tu dengan amal lah. Kita buat persiapan tu dengan amal. Macam orang nak jadi askar, bukan dia tunggu musuh, mana musuh tak datang, tak, dia buat persiapan dulu, dia ada training dia. Macam tu lah kita. Jadi sebelum ni kita dah buat baiat, alla yusyrik billahi syai'a, kami tidak akan syirik pada Allah. Wala yasriqna, tak akan mencuri. Wala yaznin, tidak akan berzina. Wala yaqtulna auladahun, tidak akan membunuh anak. Wala ya'tina bi buhtanin, tidak akan mereka-reka mereka-reka cerita. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, tidak akan membuat maksiat kepada Nabi Muhammad SAW, perkara yang ma'ruf yang Nabi perintahkan kita. Duta pembawa Islam ke Madinah. Jadi Madinah yang asal namanya Yathrib, kemudian ditukar kepada Madinah ke 191 setelah baiat terlaksana dengan sempurna. Jadi lepas lafaz baiat dan musim haji tahun itu berakhir. Musim haji tahun itu berakhir. Kita hari ini dah 9 Zulqa'dah dah. Sekejap 9 Zulqa'dah, baki lagi
9 lagi 30 hari. 9 Arafah nanti, pada tarikh sebulan lagi, mana Yaumul Arafah. Ketika itu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, dan juga boleh kita tengok dalam Sahih Ibnu Hibban yang menyatakan bahawa antara puasa yang terafdal 9 dan juga 9 Zulhijjah. 10 tak boleh lah, 10 tu haram puasa. Itu 9 Zulhijjah. Setelah bai'at terlaksana dengan sempurna dan musim haji tahun itu berakhir, iaitu tahun ke-12 kenabian, Nabi Muhammad mengutus seorang duta pembawa Islam pergi ke Yasrib. Ketika itu namanya masih lagi Yasrib. Yasrib ni sebab apa nama dia Yasrib? Dia tempat berkumpulnya penyakit. Bersama orang yang berbaiat tadi, yang 12 orang, 7 orang daripada Khazraj, 5 orang daripada Aus. Supaya apa? Supaya dia mengajarkan aturan-aturan Islam kepada orang Islam yang ada di sana. Kalau kita ambassador tu, duta tu, apa urusan yang berkaitan dengan kerajaan, dia akan uruskan. Begitu Nabi SAW hantar, memahamkan mereka terhadap ilmu agama serta mengembangkan Islam kepada penduduk Yasrib yang masih musyrik. Untuk menjalankan tugas sebagai duta Islam tersebut, Nabi Muhammad SAW memilih seorang pemuda Islam yang termasuk pemeluk Islam terawal, iaitu Mus'ab bin Umair Al-Abdari. Mus'ab bin Umair Al-Abdari. Kita pernah dengar dalam Hayatus Sahabah macam mana cerita Mus'ab. Orang yang paling kaya, pakai baju 300 dirham. 300 dirham. Dia mati, kain kapan pun tak cukup. Masa hidup dia sebelum masuk Islam, dia pakai baju yang paling mahal. Berapa? 300 dirham. Bapa-bapa muslimin muslimat, 200 dirham dah kena zakat. Baju dia tu boleh bayar zakat. Harga dia. Nak bagi tahu dia kaya. Tapi bila dia mati, Allahu Akbar. Nak bagi tahu bukanlah keduniaan yang dia kena bawa mati. Tapi tak menafikan, Ustaz, saya dah banyak duit ni macam mana? Saya nak buang, janganlah buang. Dia ada hadis lain lagi. Tu nak bilang kata, nak bagi tahu bahawa bukanlah harta menjadi kemuliaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemenangan yang mengembirakan setibanya mereka di Yasrib, Mus'ab telah menginap di rumah As'ad bin Zararah. As'ad bin Zararah, biasa kita dengar dalam perawi hadis. Kemudian kedua-duanya mengembangkan Islam kepada penduduk Yasrib dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh. Jadi tahun ke-12 kenabian, dia buat dakwah ni setahun. Sebab Nabi tahun ke-13 kenabian barulah dihijrah ke Madinah. Mus'ab sendiri dikenali sebagai seorang mukri. Biasa kita dengar qori lah, qori dan qori'ah. Kan, itu qori itu maknanya orang yang pakar dalam bacaan, hukum tajwidnya, qiraatnya. Orang yang pandai membaca Al-Quran kepada orang lain ataupun mengajar Al-Quran. Cuma kita kalau 70-an, 80-an, kan, kita punya talaki ataupun sanad itu tidak ditulis dengan formal. Belajar dengan siapa? Alah, ustaz kampung tu. Padahal ustaz kampung tu dia bersanad. Kita lah ustaz kampung tu je, dia bersanad padahal. Kan? Kita ada makcik seorang duduk Melimau sana tu, Macam Aisyah almarhum, belum almarhumah lagi masih hidup lagi. Sejak daripada 80-an lagi, dulu kan kita masjid wilayah dia ada sekolah kelas tahfiz. Sejak daripada tu lagi dia dah pergi daripada Melaka ni, daripada Tampin, sudah duduk Tampin, pergi turun Melaka seminggu, turun ke KL seminggu sekali. Sabtu Ahad tu dia belajar. Begitu semangat. Tapi dia tak ada keluar sijil macam sekarang sanad. Kan, sanad ada sijil, ni sanad ni. Mana dia punya tu? Tapi dia panggil talaki bersanad. Salah satu kejayaan Mus'ab dalam berdakwah yang paling menakjubkan adalah ketika As'ad bin Zararah keluar bersamanya pada satu hari menuju ke Bani Abdul Ashhal
dan kampung Bani Dhafar. Mereka berdua masuk ke salah satu tempat rehat milik Bani Dhafar, lalu duduk berdekatan sebuah telaga, iaitu Telaga Marak. Orang Islam berkumpul bersama mereka berdua, ditambah pula dengan Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudhair. Jadi Sa'ad bin Mu'az adalah ketua kabilah. Itu dikata situ, dua orang pembesar kaum Bani Abdul Ashhal. Yang ketika itu Sa'ad dan juga Usaid masih lagi musyrik. Nanti kedua-duanya akan masuk Islam. Mulanya tatkala Sa'ad bin Usaid mendengar kedatangan Mus'ab dan As'ad bin Zararah di Telaga Marak, Sa'ad berkata kepada Usaid, pergilah menuju dua orang yang datang untuk merendah-rendahkan harga diri kaum kita. Sebab itu yang didengari daripada Mekah. Zaman tu tak ada WhatsApp, tak ada FB, tak ada Instagram, sedang kata media sosial ni tak ada. Tapi yang sampai ke telinga-telinga mereka sejak daripada tahun pertama kenabian sampailah tahun ke-12 kenabian ni, dia dengar agama Muhammad ni adalah agama yang merendahkan agama lain. Itu yang dia dengar. Maka perkara yang sama tu, dia tak dengar jelas pun apa yang dibentangkan, cuma dia dengar ni agama buruk. Ni agama buruk. Lalu usirlah mereka. Itu cadangan Sa'ad kepada Usaid. Dua-dua ni lah. Satu ketua kampung A, satu ketua B. Kau nanti kalau dia datang jangan bagi. Laranglah mereka daripada mendatangi kampung kita. Jika bukan kerana As'ad bin Zararah adalah anak saudara perempuan ibuku, aku sendiri yang akan melakukannya sehingga aku tidak perlu menyuruhmu. Dalam masa yang sama masih jaga dia punya kabilah. Kan gaduh sama kabilah ni tak boleh. Jadi aku hantar engkau je lah. Usaid mengambil belatinya, lalu pergi mendatangi Mus'ab dan As'ad bin Zararah. Ketika As'ad melihat Usaid bin Hudhair, dia terus berkata kepada Mus'ab, dia ini adalah pembesar kaumnya. Dia datang untuk menemuimu. Serahkanlah urusan dirinya kepada Allah. Dia kata dia nak hantar jumpa kau tu, bagus sangatlah. Alhamdulillah. Dengan sangka baik. Siapa yang tadi? As'ad bin Zararah. Mus'ab berkata, jika dia duduk, maknanya kalau dia duduk sedia tu, maknanya aku akan bercakap dengan dia. Kalau dia datang-datang pegang apa? Pegang pinggang, kau apa hal? Itu kita tak boleh nak cakap lah. Maknanya dia tak sedia nak cakap dengan saya. Usaid berdiri di hadapan Mus'ab dan As'ad dengan wajah yang garang, lalu berkata, ma ja'abikum, maknanya apa yang kamu bawakan pada kami? Beraninya kamu merendah-rendahkan harga diri kaum kami. Jauhilah kami jika kamu mempunyai keperluan terhadap dirimu. Kalau tak ada apa-apa, nak selamatkan diri, baik jauh. Mus'ab dengan tenang berkata, mahukah engkau duduk dulu dan mendengar sebentar? Boleh tak? Boleh tak duduk? Jika engkau redha dengan suatu urusan, kau boleh menerimanya. Jika tidak suka, engkau boleh meninggalkannya. Di situ terjemah buang. Kalau dia bahasa Arab tu tarakalah, tinggalkan. Kalau tak suka, tinggal. Tapi buang ni maknanya lebih kita panggil balaghah lah, lebih sastra. Kalau kau tak suka, kau buang je yang kau tak suka tu. Macam tu. Sebab dia terjemah dia ikut sastra Arab . Usaid menjawab, baiklah, aku akan berlaku adil. Sebab seorang pemimpin dia tidak mengkhinzir buta. Kalau terjemah ni lah. Kalau kita cakap bahasa Melayu, membabi buta boleh je, tak ada mencarut. Cikgu tak ada kan? Tak ada, memang macam tu. Dia membabi buta. Kalau aku ni pemimpin ni, dia fikir tak? Aku pemimpin. Dia meletakkan belatinya lalu duduk. Duduk, letak, tenang. Mus'ab pun mula bercakap kepadanya tentang Islam, yang diteruskan dengan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadanya. Ketika itu potongan-potongan ayat Al-Quran telah menjadi alat untuk dakwah.
potongan-potongan Al-Quran menjadi alat untuk sampaikan dakwah. Sebab banyak kalau kita tengok juzuk 28, 29, 30 ni, dia cerita dia apa? Kebesaran Allah, kebenaran akhirat, kebenaran syurga, kebenaran neraka, apakah akibat. Macam surah An-Naba. Kan? Bila mana orang-orang kafir, dia kata apa? Dia tengok apa yang terjadi, dia kata yaqulu ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya, baiknya kalau aku ini jadi tanah aja, aku tidak diazab. Diceritakan perkara-perkara tersebut kepada penduduk Mekah, kepada penduduk Madinah. Mus'ab menyatakan, demi Allah, kami betul-betul melihat keislaman di wajah Usaid bin Hudair sebelum dia mulai berkata-kata lagi. Jadi kalau kita nak ajak kebaikan ni, jangan kita letak set minda kita ni dah dia, kau nak ajak dia tu. Kan? Kita dah tidak letak harapan yang baik pada dia. Dah tak ada harapan baik. Kami boleh melihatnya daripada raut mukanya yang cerah dan bercahaya. Selepas Mus'ab menjelaskan tentang Islam dan membacakan Al-Quran, Usaid berkata, alangkah bagus dan indahnya ini. Dah dengar kan? Sebab sebelum tu yang dia dengar berlawanan, lain. Apa yang kamu lakukan ketika kamu hendak masuk ke dalam agama ni? Apa yang perlu? Ada syarat apa-apa tak? Mus'ab dan As'ad menjawab, engkau mandi, membersihkan pakaianmu, lalu mengucapkan syahadah. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur. Lebih kurang kalau ikut dunia ayat tu. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang muslimun, kum fa'anzir, bangun beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu kamu besarkan. Mengucap syahadah. Wa thiyabaka fatahhir, baju kamu membersihkanlah pakaian kamu, dan baju kamu fatahhir, bersihkan. Zahir, bersihkan, mandi. War rujza, dan keburukan, kemunafikan, kekafiran, fahjur, tinggalkan. Sebagai pengakuan terhadap kebenaran yang hakiki, kemudian salatlah 2 rakaat yang saya sebut selalu sebelum turunnya salat 5 waktu yang adanya 2 solat, solat siang dan solat malam. Solat siang dan solat malam. Jadi sebenarnya ada ulama yang katakan solat ini solat sunat. Kalau dalam kitab Fathul Qaribil Mujib, kita boleh tengok situ, Ibnul Qasim dia tulis antara solat-solat sunat adalah solat sunat masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia solat sunat. Macam ni yang telah yang disarankan oleh Hadrat Muaz dan juga As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Usaid pun berdiri lalu beranjak melaksanakan mandi, membersihkan pakaiannya. Sebab apa bersihkan pakaian? Mereka ni biasa minum arak, lomo dengan arak, berlumuran dengan arak biasa. Mengucapkan syahadah, kemudian salat 2 rakaat. Selepas itu dia berkata, di belakangku ada seorang lagi. Tadi kan dia ada 2, dia punya watak utama, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Maka dia kata, belakang ni ada seorang lagi. Jika dia mengikutimu, maka tidak ada seorang pun daripada kaumnya yang akan menentangnya. Memang pesen kita pun Melayu ni pun ada macam tu tak? Kan? Memang kata nanti kalau Tok Pengulu bagi, kita bagi. Saya pengalaman lah keluar Sabah Sarawak macam tu lah. Kita jumpa ketua pengulu dia. Jadi kita jumpa, kita bagi tahu kalau guru kata boleh, boleh. Kan? Memang boleh. Kalau guru kata tak boleh, jangan cuba-cuba. Memang kena halau. Walaupun orang maju lagi. Tapi kebanyakan alhamdulillah boleh. Walaupun tak boleh kita iktikaf itu, kita boleh jumpa orang tempatan di situ. Masya-Allah. Sekarang juga akan ku bimbing dia kepada kamu. Bawa orang yang nak kebaikan ni, dia tak hadkan kebaikan dia tu pada dia. Batu kita sampai sekarang, semalam kemarin
kes kita yang terbaru 14 kes. Kan. Jadi kita sebenarnya semakin kurang lah. Dalam ranking pun kita jauh kan. Pertama US, lepas tu yang UK nombor 3, India nombor 4. Saya ni sebenarnya jarang benda-benda yang macam ni saya update, tapi memandangkan dia sesuatu yang kita kena ambil tahu. Jadi kita kena inilah kendirilah, maknanya kena sedar benda ni memang bahaya. Lepas tu dalam doa kita jangan terlepas untuk doa kita selamat daripada benda tak nampak. Bukannya kalau benda nampak senang je. Lah dia ada merah, lampu merah, senang. Benda tak nampak, tahu-tahu kan kena. Nauzubillah. Itu kita kena ambil cara dan ambil tindakan. Tu panggil kita jaga kita. Barulah Allah tengok kita usaha tu, baru dia jaga kita. Kalau tak, jadilah seperti mana yang terjadi di luar negara sana. India pun semakin naik kan. Dia tak boleh buat PKP, degil keluar agak. Macam tu. Itu yang terjadi. Ranking dia nombor 4, nombor 5. Paling tinggi. Allahu Akbar. Tatkala Usaid telah sampai di tempat itu, Sa'ad berkata, apakah yang telah engkau lakukan? Sebab Sa'ad ingat Usaid dah settle lah. Sa'ad ingat tadi kan yang Sa'ad kata, kau pergi kau halau tengok. Haji Mat pergi lah. Macam tu lah. Tengok Haji Mat balik senyum kan, cahaya muka. Sa'ad terus, apakah yang telah engkau lakukan? Usaid menjawab, aku telah bercakap dengan 2 orang tu. Betul lah macam yang kau perintahkan tu. Tetapi demi Allah, aku tidak melihat ada apa-apa yang salah pada mereka berdua. Tak ada, aku tak nampak apa yang salah. Semua betul. Aku telah melarang mereka seperti mana yang kau minta. Lalu mereka mengatakan, aku akan melakukan apa yang engkau mahu. Boleh, tapi dengar dulu. Kemudian aku beritahu bahawa Bani Harithah sedang mencari As'ad bin Zararah. Mereka hendak membunuhnya untuk memalukanmu, kerana mereka telah tahu dia adalah anak saudaramu. Macam mana yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'az, engkau settlekan anak buah aku tu, kalau tak kerana dia keturunan, aku dah pergi dah. Aku bagi tahu macam mana kau bagi tahu tadi. Tetapi tak ada yang salah pun yang dia nyatakan. Sebaliknya benda yang positif, bukan positif COVID-19 positif tu benda yang baik. Mendengarkan penuturan Usaid, Sa'ad terus berdiri dalam keadaan marah. Dia kata, akan pegar makan padi. Pegar makan padi ya, betul. Dia kata tak boleh harap ni. Kata ketua kampung kan. Dia mengambil belatinya, lalu pergi menemui Mus'ab dan As'ad. Setelah melihat Mus'ab dan As'ad duduk dengan tenang dan tidak risau sedikit pun, Sa'ad berdiri di hadapan Mus'ab dan As'ad dengan wajah yang garang. Orang tak suka. Kemudian dia berkata kepada As'ad bin Zararah, demi Allah, hai Abu Umamah. Baru kita tahu kan Abu Umamah siapa. Wahai Abu Umamah, jika bukan kerana antara diriku dengan dirimu ada pertalian kekeluargaan, pasti telah ku lempar benda ku pegang ini ke arahmu. Kenapa engkau mendatangi kami di rumah kami dengan membawa sesuatu yang kami tidak sukai? Sebelum itu As'ad telah memberitahu Mus'ab. Sebelum datang tu dia dah beritahu dah. Dia datang menemuimu demi Allah, dia adalah pembesar kaumnya. Yang seperti mana Usaid bin Hudayr bagi tahu. Dia ni kalau dia dapat masuk Islam, semua kaum dia ikut. Dia ada orang memang pesin macam tu. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh nak cakap, ada orang yang dia buat sumbangan, dengan dia buat tu orang yang sama taraf dengan dia tu ikut. Kan? Tapi kalau ada orang mengata tu, itu mungkin kes terpencil. Macam baru ni kan. Orang semua sokong, tiba-tiba ada orang seorang. Tiba-tiba ada seorang kan. Kita pun tak faham tak? Tiba-tiba dia ada tak? Ting keluar. Tak setuju lah. Tak boleh ya. Patutnya dia sokong juga. Itu biasa. Tapi memang ada orang macam ni. Allah Ta'ala beri orang yang macam ni.
Demi Allah, dia adalah pembesar kaumnya. Jika dia mengikutimu, maka tidak ada seorang pun daripada mereka yang akan menentangnya. Bukan sebab takut, tapi kerana kehormatan. Mereka menghormati Sa'ad bin Mu'az. Mus'ab berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, mahukah engkau duduk dan mendengar sebentar, seperti mana yang dikatakan oleh Mus'ab kepada Usaid bin Hudhair. Jika engkau redha dengan suatu urusan, engkau boleh menerimanya. Namun jika tidak suka, engkau boleh menjauhi kami atas apa yang kau tidak suka tu. Boleh duduk jauh. Sa'ad menjawab, baiklah, aku akan berlaku adil. Sebab dia faham, takkan aku cakap dia dengar, dia nak cakap aku tak dengar. Macam tu. Tu adab dia. Dia meletakkan belatinya lalu duduk. Mus'ab pun mula menceritakan tentang Islam kepada Sa'ad, yang disambungkannya dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Mus'ab menyatakan, demi Allah, kami betul-betul melihat keislaman di wajah Sa'ad sebelum dia mula berkata lagi. Kami boleh melihatnya daripada raut mukanya yang cerah lagi bercahaya. Selepas Mus'ab menjelaskan tentang Islam dan membacakan Al-Quran, Sa'ad bin Mu'az berkata, apakah yang kamu lakukan ketika kamu memeluk Islam? Perkataan yang sama. Mus'ab dan As'ad menjawab, engkau mandi, membersihkan pakaianmu, lalu mengucapkan syahadah sebagai pengakuan terhadap kebenaran hakiki, kemudian solat 2 rakaat. Dia tak lari. Sama benda tu. Sa'ad pun melakukan apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zararah. Kelepas itu dia mengambil kembali belatinya, kemudian beranjak pergi ke tempat kaumnya berkumpul. Tatkala mereka melihatnya, mereka berkata, kami bersumpah atas nama Allah, dia pulang dengan wajah yang berbeza, tidak lagi seperti ketika dia pergi tadi. Pergi tadi dengan penuh marah, muka bengis, balik dengan muka yang tenang, muka yang bercahaya. Ketika Sa'ad telah berdiri di hadapan kaumnya, dia berkata, hei Bani Abdul Ashhal, apakah yang kamu ketahui tentangku antaramu? Aku ni dalam kamu apa kedudukan? Macam mana aku punya kedudukan antara kamu? Mereka menjawab, kamu pembesar kami, sekaligus orang yang paling unggul pemikirannya antara kami, dan juga orang yang kami percaya nasihatnya. Memang dia seorang yang berkarisma, orang yang dipercayai, orang yang sungguh-sungguh. Maka Sa'ad pun berkata, sejak hari ini ucapan kamu, sama ada lelaki maupun perempuan, adalah haram bagiku. Tak boleh cakap dengan aku dah. Sehingga boleh jadi halal bila? Sehingga kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, baru jadi halal. Tanpa menunggu sehingga petang, mereka semua menyatakan diri sebagai orang Islam. Semua tu, kecuali seorang yang memeluk Islam pada peperangan Uhud, iaitu Usairam. Hadrat Usairam. Hadrat Usairam ni cerita dia pun dahsyat. Pada hari itu ketika perang sedang memuncak, dia memeluk Islam, ikut berperang dan terbunuh di medan Uhud, sementara dia belum pernah bersujud sekalipun kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah, dia tanya Nabi. Dia tanya Nabi, aku perang dulu baru masuk Islam ke masuk Islam dulu baru perang? Aku nak perang dulu baru masuk Islam ke nanti, ataupun masuk Islam baru perang? Nabi kata, masuk Islam baru perang. Masuk Islam, perang, dia pun terbunuh. Sementara dia belum pernah bersujud sekalipun pada Allah. Maknanya dia kalimah syahadah terus perang. Maksudnya belum pernah solat. Nabi Muhammad berkata tentangnya, apa dia? Sedikit dia beramal. Apa amal dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi banyak menuai pahala. Di antara 70 orang yang mana dia panggil syuhudul badar, orang yang syahid di Badar.
Tapi banyak menuai pahala, menjadi syahid di Badar sana. Lepas tu Badar kita tengok kubur dia satu je. Kubur dia panjang tu kan. Kan dia punya tu besar. Tapi kubur dia tengah yang tu. Satu tu. Ada satu kubur. Nabi suruh letakkan orang yang banyak Al-Quran dulu. Baru letak yang lain. Muliakan yang banyak hafal Al-Quran dahulu. Setelah kejadian itu, Mus'ab, setelah kemasukan Banu Abdul Ashal masuk dalam Islam, Mus'ab telah menetap di rumah As'ad bin Zararah. Dia belajar Islam. Dia terus mendakwah manusia untuk memeluk Islam hingga tidak tersisa satu rumah pun milik orang Ansar, melainkan seluruh penghuninya menjadi Islam, baik lelaki maupun perempuan, kecuali rumah-rumah yang ada di kampung Bani Umayyah bin Zaid, rumah Khuthamah dan rumah Wa'il, kerana antara mereka ada seorang penyair bernama Qais bin Aslat yang mereka taati kata-katanya yang melarang mereka memeluk Islam hingga sampai pada masa terjadinya peperangan Khandaq, iaitu tahun ke-5 Hijrah. Peperangan Khandaq yang itu dia panggil Masjid 7 tu, kan, ataupun peperangan Ahzab. Nabi SAW telah buat kubur di Madinah sendiri. Nabi tak keluar daripada Madinah, telah korek. Jadi Qais bin Aslat ni dia panggil wasyu'ara, penyair-penyair yang mengutuk Nabi. Penyair-penyair yang mengutuk Nabi. Yang jawab dia itu adalah Zaid bin Thabit. Bukan saja hafiz Al-Quran, malahan dia penyair juga. Yang baiklah, yang backup Nabi. Sebelum datangnya musim haji tahun berikutnya, iaitu musim haji tahun ke-13, Mus'ab pulang ke Mekah dengan membawa kejayaan yang menggembirakan untuk Rasulullah. Setahun dia pergi tadi, saya dah cerita mula tadi. Setahun dia pergi dakwah. Dia menceritakan kepada Nabi, memberi laporan pelbagai peristiwa yang kabilah di Yathrib, sekaligus potensi mereka untuk menerima kebaikan serta kekuatan mereka untuk membela Islam. Nabi nak nampak mana markas untuk penyebaran dakwah, orang yang macam mana yang Allah Ta'ala pilih. Macam cerita, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Kan ketika mana Nabi Isa merasakan kekufuran, Nabi pun tanya, man ansari, siapa yang nak bantu aku? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Sebab hawari Nabi apa ni, Isa ni, sama ada 11 atau 12 orang sahaja, tak ramai. Kan? Tapi Nabi setelah 13 tahun Mekah tak berkembang dia punya pembantu-pembantu agama, rupanya Islam itu dalam tempoh setahun, dapat buat kita panggil mini markas, markas yang kecil penyebaran dakwah, iaitu di Madinah. Pada musim tahun haji ke-13 kenabian, tahun depannya, tahun 12 hanya 12 orang. Tahun ke-13 bertepatan bulan Jun tahun 622 Masihi. Tahun ni raya haji bulan Julai lah. Bulan Julai ke? Bulan Julai tahun ni bulan Julai. Ni bulan Jun. Terdapat antara 73 hingga 79 orang Islam daripada Yathrib datang ke Mekah untuk melaksanakan manasik haji. Mereka datang bersama-sama dengan para jamaah haji musyrikin daripada kaum mereka. Pergi itu sekali dengan jemaah haji musyrikin, pasal ada sebagian yang belum masuk Islam. Mereka datang bersama, orang Islam itu saling bertanya sesama mereka, padahal waktu itu mereka masih di Yathrib atau masih di perjalanan. Dia kata, sampai bila kita perlu membiarkan Rasulullah terus diburu di pegunungan Mekah dengan rasa takut? Dia kata, kita ni bila nak settlekan masalah Rasulullah ni? Sebab
12 tahun Nabi diburu. 12 tahun Nabi diburu ni, diseksa dekat Mekah. Kita ni kan ramai. Tatkala mereka telah sampai ke Mekah, terjalinnya komunikasi rahsia antara mereka dengan Nabi Muhammad. Sebelum ni 12 orang je yang buat dekat Aqabah tu, dekat Mina, Jamratul Aqabah tu, yang kemudiannya telah melahirkan atau menzahirkan atau terjadinya kesepakatan antara kedua-dua pihak untuk berkumpul di pertengahan hari tasyrik. Sebab ayyamul Mina ataupun ayyamul Muna tu kita duduk dekat Mina, lontar jamrah. Lontar jamrah. Dia kalau kita daripada maktab 83, 84, 82, 83, 84 tu, kita punya Malaysia ni, Asia ni, maknanya kita kena sebelum kita masuk terowong tu kan, kita kena macam U-turn sikit. Yang ke kiri tu dia tempat slaughter tu, tempat zabih, kan, tempat sembelih. Yang ke kanan tu kita pergi terowong tu lah. Ada 2 terowong tu. Dia dah buat 2 way lah, pergi dan balik. Peristiwa itu berlaku di sebuah tempat yang ada di Aqabah, yang terletak berdekatan dengan Mina. Di celah-celah waktu melontar jamrah pertama. Ia dilakukan pada malam hari agar rahsia pertemuan ini betul-betul sempurna. Sebab dekat Mekah jangan buat hal, kan? Sebab orang Mekah tak tahu yang Madinah ni datang sekali dengan jemaah musyrikin. Dia tak tahu tu orang Islam. Ada baiknya kita biarkan salah seorang pemimpin Ansar untuk menyatakan kepada kita bagaimana terjadinya pertemuan yang bersejarah ini, yang mengubah haluan perjalanan dalam sejarah penentangan antara paganisme, iaitu fahaman jahiliyah dengan Islam. Sebab fahaman jahiliyah berapa tahun tu, Nabi daripada lahir sampailah 13 tahun kenabian. Maknanya sejak Nabi lahir tu dah 50 tahun kenabian dah. Kan, sebelum tu lagi dah berlaku. Sehingga 2 kerajaan Rom dan Parsi tak nak, kan, dalam sejarah telah menyatakan mereka tidak teringin pun nak jajah Mekah dan Madinah ni. Tak teringin. Ka'ab bin Malik Al-Ansari menyatakan, kami keluar untuk berhaji. Kalau tengok riwayat sebelum ni, riwayat siapa tu? Sebelum ni riwayat Ubadah bin Samit. Ni riwayat Ka'ab bin Malik. Kami keluar untuk melaksanakan haji. Kami pun berjanji kepada Rasulullah untuk bertemu di Aqabah pada pertengahan hari tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Tibalah malam yang telah kami janjikan untuk bertemu dengan Rasulullah. Bersama kami ada Abdullah bin Amr bin Haram, salah seorang pembesar kami. Kami sengaja mengajaknya, namun begitu kami tetap merahsiakan urusan kami kepada setiap orang musyrikin daripada kaum kami yang ada bersama kami. Kami mula mengajak Abdullah dan berkata, hai Abu Jabir, sesungguhnya engkau adalah salah seorang pembesar kami. Kami tidak ingin engkau menjadi kayu bakar api neraka lantaran apa yang kau lakukan selama ini. Sebab orang yang kafir menjadi waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakar api neraka itu adalah nas, waquduhan nas. Kayu bakar api neraka ni, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakar api neraka adalah manusia yang kufur pada Allah, wal hijarah, dan juga kayu-kayu yang dibuat menjadi patung, menjadi berhala. Kami mendakwahnya untuk memeluk Islam, lalu memberitahu kepadanya tentang janji pertemuan kami dengan Rasulullah di Aqabah. Fikir orang Ansar ni, sama-sama dia masih nak buat dakwah, ajak kepada Islam. Ka'ab meneruskan, maka Abdullah memeluk Islam. Abdullah bin Amr bin Haram ini telah memeluk Islam. Abu Jabir itu kita akan jumpa Jabir bin Abdullah. Itu pun antara perawi, Jabir bin Abdullah.
Abu Jabir itu maknanya ayah kepada Jabir. Ayah kepada Jabir. Ka'ab meneruskan, maka Abdullah memeluk Islam dan dapat menyaksikan pertemuan di Aqabah bersama kami. Bahkan kami melantiknya menjadi pemimpin rombongan. Jadi 2 minggu lepas saya dah bagi tahu kawan saya tu, dia kata apa? Buat dia kemah di Mina tu memang dia pasang. Memang dia pasang. Walaupun haji tidak ada untuk seluruh negara, yang ada hanyalah untuk 10,000 untuk Mekah dan orang Mekah dan Madinah sajalah. 10,000. Kemah di Mina tu tetap ada lah, tetap dibangunkan. Mungkin untuk sesi bersih ke, infeksi ke, wallahu alam, tapi tetap dibangunkan. Dan kami saya tak sempat lagi nak bincang dengan pengurusi, tapi saya promosi jelas sini. Kan? Untuk apa ni, badal, haji badal kita buka, dia ada 2,500 dan juga 1,800. Jadi kalau ada grup ke, kalau ada apa ke, saya akan share link dia untuk ini jam semua pakai internet je. Dia pakai form link je, saya akan pakai link lah. Dan kita masih lagi teruskan haji badal ataupun apa ni, nak buat haji badal ke umrah badal ke, wallahu alam. Tapi haji tahun ni kita on lah. Kawan-kawan kita yang ada di sana, dia akan buat, insya-Allah akan laksanakan. Saya baru tadi ada seorang lah, dia sebelum PKP tu abang ipar dia meninggal, baru seorang lah tadi dia daftar. Jadi insya-Allah di Mina ni dia masih dia pasang juga kat kemah tu. Allah tak pasti, pasal diorang baru seminggu ni baru boleh keluar lah. Kan? Sebelum ni tak boleh. Sebelum ni kawan saya cakap, kalau polis keluar pun tanpa sebab, polis tu pun masuk dalam lokap, denda. Polis ke askar siapa je yang tak taat, yang tak ikut dia punya PKP tu, dia akan dihukum sama rata. Sebelum berangkat, kami tidur pada malam itu bersama kaum kami di khemah-khemah kami. Kita tengok macam mana kemah di Mina tu, macam itulah. Ketika mana telah sepertiga malam, kami keluar dari kemah kami untuk bertemu dengan Rasulullah. Kami berjalan seperti kucing dengan sangat berhati-hati. Hinggalah kami semua berkumpul di suatu tempat di Aqabah, yang dipanggil Bai'ah Aqabah yang kedua. Kami terdiri daripada 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Sebelum ni 12 orang saja. Ini 75 orang. Iaitu Nasibah binti Ka'ab, iaitu Ummu Imarah yang berasal daripada Bani Mazin bin Najjar, dan Asma' bin Amru, iaitu Ummu Mani' yang berasal daripada Bani Salamah. Kami berkumpul di sana menanti kedatangan Rasulullah, sehinggalah baginda datang kepada kami. Baginda disertai oleh bapa saudara baginda, Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika itu Abbas masih memeluk agama kaumnya, belum lagi masuk Islam. Namun dia senang menghadiri keperluan anak saudaranya dan membantu baginda. Abbas inilah orang yang membuka percakapan pada malam itu. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kita lihat, Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad SAW Madinah sebagai markas yang pertama, sehingga mereka orang-orang Madinah sendiri sedia untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal ladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, kau ajar kami dengan ilmu yang bermanfaat, dan manfaatkanlah kami dengan ilmu yang kau kami ajar, dan tambahkanlah kami dengan ilmu yang manfaat. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.